إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sama-sama membaca suratul Fatihah dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir. Dia senantiasa bersama kita, melihat kita, mengetahui keadaan zahir dan batin kita. Ialah sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal saleh pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam ayat Malik Yaumiddin, muka surat 59. Muka surat 59 tu beri satu kesimpulan kepada kita, katanya sehubungnya dengan ayat Malik Yaumiddin ni, kita orang yang duk pakai fikiran dalam segi duk perhati hidup kita ni dan hidup manusia lain tu, kita berasa kata hidup manusia di dunia ini tidak mempunyai arti, tak ada makna, tak ada faedah gapo hidup dunia ni sekiranya tidak adanya di sana keadilan yang sejati.
Kalau tak ada keadilan yang sejati, tak ada faedah apa kita. Bahasa kata kita ni jadi mangsa kepada hidup pula. Jadi jera kepada ciwit. Nah, jadi ciwit ni buat jadi kita di mangsa tu makna kata Allah Ta'ala zalim lah. Buat hidup kita jadi kita kena jadi mangsa upaya yang terpaksa kena susah dengan sebab hidup ni. Jadi itu salah dari Tuhan kalau lah tu. Sedangkan benda nak kita menyalah Tuhan itu adalah benda mustahil. Nah, itu adalah sifat mustahil pada Allah Ta'ala nak jadi. Allah Ta'ala nak jadi zalim kepada kita. Sebab pada minggu lalu kita ngaji dah bahawasanya Allah Ta'ala tu tidak zalim walaupun sekadar biji sawi pun yang tak zalim. Nah, kita ngaji dah pada minggu dulu tu. Oleh itu maka kita tak boleh nak jadilah kita orang Islam ni nak pergi berasa kata Tuhan tu zalim tu. Ayat Tuhan dalam surah An-Nisa 40 dia kata innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Kalau kita kata Tuhan zalim tu makna kata kita kufur dengan ayat ni lah. Bila kufur dengan ayat ni mana kufur dengan ayat Quran lah. Ayat Quran ni ya tak sah kita nak beriman dengan setengah patut nak kufur dengan setengah. Dia kena beriman dengan setiap ayat, setiap huruf, setiap makna, setiap hakikat dalam Quran kita kena beriman. Oleh itu maka kita mesti kena mencari keadilan sebenar. Keadilan yang mutlak. Mutlak ni mana kata yang cukup penuh, molek, tak ada khilaf sikit abuk. Tidak dapat dilakukan secara kecuali oleh zat yang menjadikan alam dan maha kuasa, maha mengetahui segala apa yang berlaku, baik yang zahir maupun yang gaib. Itu barulah boleh jalan keadilan dengan sebenar. Itulah Allah Jalla Jalaluh. Itulah Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Dan keadilan mutlak tidak dijanjikan adanya berlakunya di dunia ni. Nah, Allah Ta'ala tak ada biasa ya atau aku nak mengadili orang di dunia ni secara boleh dilihat, dapat dirasa sungguh-sungguh tu tak ada dijanji oleh Allah. Akhirat esok barulah Malik Yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari yang nak cara segala-gala menurut peraturan Islam. Itu makna kata Malik Yaumiddin. Din mana agama? Agama apa maksudnya? Agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi agama yang maksud dengan Yaumiddin ni Yaumul Islam lah. Maliki Yaumil Islam. Bila hari Islam, hari segala-gala kena turut peraturan. Siapa tak turut peraturan kena masuk neraka tu, itu akhirat esok. Dalam dunia ni tak turutlah senyap mana dia. Duk kagah nelai, duk meta situ. Tak ada nampak nak jadi kuruh. Tak ada nampak nak jadi penyakit dalam dunia ni. Nampak tak? Sebab dia tak ada janji kata dia tu nak mari jalan keadilan untuk dalam dunia ni. Dan dunia ni bukanlah dia nak janji kata untuk orang Islam sahaja. Orang kafir pun duk sedak. Seperti orang Islam juga dari segi terima nikmat Tuhan. Allah Ta'ala tak ada pilih nak beri rezeki pada orang Islam sahaja di dunia ni. Bahkan dia tu beri rezeki kepada semua manusia. Nah, ada pun akhirat esok dia nak beri pahala syurga hanya pada orang Islam. Orang kafir kena duduk dalam neraka. Sebab hari itu taksim turut Islam sahaja. Yaumiddin yani Yaumul Islam. Hari Islam ya. Agama kafir tak ada amnat lagi kau langsung gitu. Nah, jadi kafir gapo, kafir Buza, kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir gapo semua tu tak ada amnat lagi kau hari itu. Sebab Yaumiddin, din gapo tanya? Inna dina indallahi Islam, jawab dalam ayat Quran. Iaitu agama Islam. Itulah Tuhan ni sebagai raja pada hari yang nak pokrong dengan dasar Islam sahaja. Maksudnya siapa awak baik, syurga, siapa awak jahat, masuk neraka. Menurut peraturan Islam yang dia duk royak dalam dunia ni, dalam mengandungi sebuah Quran, dan sebuah Quran itu mengandungi dalam surah Fatihah semua. Surah Fatihah 7 ayat ya, tapi dia mengandungi semua isi Quran. Dia panggil sebagai akar umbi kepada semua Quran, surah Fatihah. Nampak tak tu? Sebab itu Malik Yaumiddin tu makna begitu. Apabila kita faham kata Malik Yaumiddin makna belah tu kita tu jeliga baca dia tu.
Wasa kena kita turut Islam duk dalam dunia ni. Sebab kita nak temu dengan hari ni. Hari yang kita duk buat hari ni nak pergi faedah besar jelas molek. Akhirat sak nampak faedah besar. Dunia ni nampak dah. Tapi ia tak ada nampak jelas beza dengan orang kafir. Sama-sama duk berlomba naik kapal terbang sekali, makan kedai kopi sekali dengan dia. Tak ada duk beza kata kafir tak boleh naik kapal terbang ke tak. Akhirat esok barulah Malik Yaumiddin. Dari dunia bukan Yaumuddin dunia ni. Yauma gapo dunia ni? Yaumad dunia ni mana yaumal ibtila. Hari yang ibtila, hari yang ujian Allah Taala. Siapa buat molek, Tuhawi molek. Siapa buat jahat, Tuhawi jahat. Sekadar bagai dalam dunia, akhirat esok maka dasar Islam 100%. Dan keadilan mutlak tidak dijanjikan adanya berlakunya di dunia. Walau bagaimana adilnya sesuatu orang atau satu pemerintahan. Walaupun pemerintahan duk terkenal dengan pemerintahan adil, umat adil, gapo adil. Nah, kalau kata puak kafe atau buncing tak buncing dia tu adil, tak ada faedah. Tak sapa kepada adil yang sebenar. Keadilan Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Keadaan Allah tahu semua, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Satu perkara pun tak boleh nak sembunyi atas Allah, sama ada perkara tu di dunia atau di langit, di bumi atau di langit. Hak tu yang adil sungguh. Adapun semua orang dalam dunia ni dia tahu sekadar, maka dia pergi memperadilkan benda sekadar dia tahu. Dia tak boleh tahu semua perkara. Tu dia. Jadi tetapi keadilan itu adalah terbatas, yang pakai muqayyad. Keadilan dalam dunia ni yang panggil muqayyad, sekadar apa yang ada maklumat pada dia. Balasan yang benar-benar adil bagi segala usaha manusia di dunia, sama ada baik atau jahat, adalah hanya dari Allah yang Maha Esa. Bila? Pada hari akhirat kelak. Itulah Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Raja, orang yang boleh buat keputusan, orang ada kuasa penuh pada hari yang diatur menurut peraturan yang Allah Ta'ala royak dalam agama dia Islam waktu kita duduk dalam dunia. Waktu kita duduk dalam dunia ni, jalanlah mana, akhirat esok dia jalan tu habis. Allah jelas molek kita orang Islam ni. Duk berhubung hari kiamat tempat kita nak pergi ni sehari-hari ni. 17 kali sehari kita habis tak ada orang tak sembahyang sunat. Duk kata, duk nak pergi denung, nak pergi Yaumiddin. Tu dia. La ilaha illallah. Kita pergi tengok lagi Maliki Yaumiddin. Muka 59 lagi dah. Adalah suatu kepercayaan yang dapat membawa seseorang itu kepada suatu kesedaran. Dia boleh, dah ayat ni makan molek dalam hati dia tu, timbul satu kesedaran. Hak tu kita nak sangat ni. Kesedaran ni makna kata hidup dah. Orang tak ada sedar, supaya orang mati dah. Nampak tak? Supaya orang sedar, supaya orang tidur, orang mati. Tak sedar, kutisnya mana tak jadi. Sebab tak ada kesedaran. Ayat ni memberi nyawa, memberi satu kesedaran yang berpijak di atas beberapa hakikat. Yang di antaranya apa hakikat yang timbul dalam otak kita bila kita faham ayat ni moleknya? Satunya, kita muka 60 dah. Kita manusia dijadikan bukan sia-sia. Daripada ayat ni kita serut kata kita ni ada makna. Sebab tu Allah tak ada wa akhirat mari. Untuk nak uwi makna hak sungguh-sungguh pada manusia dalam dunia ni. Mundur kerja dulu letih tak ada pihak duk khabar gapo, aku khabar, aku wi kemeng. Ada makna gitu. Kita manusia dijadikan bukan sekadar untuk hidup di dunia yang serba sempit, cemas dan fana ini. Allah, sungguh orang duduk dalam dunia ni, duduk dalam lubang cacing dah. Yang jadi orang siapa mati tak usah pergi kana. Tak ada kuasa nak hidup situ. Siapa mati? Allah tak bisa temu tempat hidup yang sempurna bagi dia. Hak tu lah belah sekali. Dunia pun tak ada, akhirat pun tak boleh sebab dia tak ada mengaji, tak ada berapa. Nauzubillah.
Dunia ini adalah tempat ujian atau alam percobaan bagi semua manusia yang berada dalamnya. Saya ayat sama dah ni sama. Dan adanya manusia di dunia adalah bersifat sementara, bukan tetap. Bukanlah kekal. Nah, dan bukanlah kekal. Dan satu nak tambah selaginya, hidup manusia bukan sahaja di dunia ini. Hidup manusia, buku raktah tu dah, bukan sekadar untuk hidup di dunia yang serba sempit, cemah dan fana ini. Kalau hidup sekadar dalam dunia ni, lepas pada mati tak ada dah, mana kata kita jadi jera kepada hidup semua. Baik tak usah hidup, jadi apa manusia kaduk lah ni. Tak beda apa ada manusia. Nah, kita nak minta gapa, minta tentu jadi manusia lah kalau duduk sekadar lah ni. Tak ada beda apa. Nah, masa kita sebagai manusia untuk berseronok di dunia yang fana ini adalah terlalu singkat. Kalau mau banding dengan umur dunia. Umur dunia ni Allah panjangnya. Kita lah. Masa pak dulu, pak mari lah. Masa tok dulu lah lagi. Pak mari lah lagi. Kita lah lagi. Anak-anak kita lah lagi. Nyata ya. Sepaduk dengan kilak lah gitu ya umur kita ni. Dapat kerja 80 tahun berapa ya ngomong dunia ni 80,000 tahun dah. Apa dah tu? Maka umur kita itu hanya ibarat sekelip mata sahaja. Apalagi kalau dibanding dengan akhirat yang kekal abadi. Oh, tu nak dibanding tak boleh rasa. Umur kita yang tik nak banding dengan akhirat yang tak ada tempat suknu. Allah. Dengan itu sewajibnya kita tidak rela kalah dengan ujian dunia yang masanya hanya sekadar sekelip mata sahaja ini. Tak patut kita nak pergi halah. Ujian nafsunya, dunia baik, syaitan baik, uji kita nak jahlah. Tak jahlah. Sebab kita ujian masa sikit dah. Masa kita nak terima balasan, tu masa tak ada habis-habis. Untuk menerima balasan akhirat yang kekal abadi. Terima ujian lah. Lepas tu mati. Lepas tu terima balasan kekal abadi. Kalau lah ni kita duduk dalam maksiat, duduk dalam celaka, duduk dalam keadaan yang rugi. Allah ruginya kita. Diguna lah tu tak pandai. Enggak siapa kena duduk dalam lama-lama dalam keadaan duduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Alam dunia ini akan hancur binasa. Waktu tu bukan Tuhan rakyat saja dak. Zaman lah ni ilmu manusia pun hidup boleh faham barang hak Tuhan rakyat. Padahal dia tak baca hak Tuhan rakyat ni. Dia pergi faham dengan ilmu dia kaji, temung serupa Tuhan rakyat. Kerana Tuhan rakyat tak ada bahau. Semua Tuhan rakyat ada dalam dunia ni belaka. Semua dalam Quran 1000 ayat lebih ada dalam dunia ni belaka. Kena serupa dengan tu belaka dalam dunia ni. Kalau akhirat esok pun kena serupalah tu akhirat esok. Ada syurga dan neraka. Ya atas dunia ni ada tari, ada bulan, ada sungguh, ada langit, ada bumi, ada sungguh. Tak ada bahau sekarang habuk lah Quran ayat ha dunia. Jadi dengan sebab tu kita percaya kata Tuhan tak akan bahau juga ayat akhirat wala tak nampak pun. Sebab kita tak boleh kira dah dengan hak nampak. Duk perhati bagi hak nampak semua tak ada cacat sikit pun Allah Taala royak. Kena belaka. Kalau gitu bagi hak aku tak nampak pun aku yakin kata kena belaka juga. Sebab aku tak ada rasa temung bagi hak aku nampak. Allah Ta'ala royak dalam Quran dia, dia jadi peling tak ada. Ya habullah, ya habitat. Kadang-kadang orang tak payah tahu. Sampai hari ni dia mau tak terbuka lagi hari ni. Tak terbuka lagi sampai hari ni. Sesungguh ilmu Tuhan royak. Hak terbuka dah banyak juga. Hak tak terbuka zaman Nabi. Tahu. Tapi cahaya buat dia cahaya kuat. Zaman kita alhamdulillah ilmu banyak. Oleh itu maka kita nak pergi faham katanya dunia ni akan hancur tu tak ada khilaf sikit apa dah. Puak-puak kafir pun jela, orang Islam sama telah. Orang Islam kalau tak wicai percaya dah Allah Taala royak. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya saat atau saat kehancuran dunia ni mesti kena mari, tidak ada syak padanya. Sebab tu kita tak ada kena ruak kajian, tak ada kena ruak pisut, tak ada kena. Percaya Allah Ta'ala
lebih daripada cahaya barang kita nampak dengan mata lagi. Sebab Allah Ta'ala tak faham. Mata kita kadang-kadang faham. Boleh mata kita ni. Nampak barang putih, nampak hitam apa je. Kalau kita penat, barang bulat nampak kepat pun berlamak. Mata kita ni dah harap mana ke dia. Tapi Allah Ta'ala ni cerak dah. Sadaqallahul azim. Cerak dah benar dah. Sebab tu Allah, bila Allah Ta'ala ayat lah mana, itulah kita cerak dah. Nah, itu dia. Semua manusia akan dibangkit semula. Nah, dunia akan hancur dan ketika itu akan disusuli dengan hidup lain di alam akhirat. Semua manusia akan dibangkit semula untuk menerima balasan yang sempurna di sana. Manusia, bukan semua manusia ada. Jin pun sepatutlah. Malaikat pun mati juga. Malaikat pun mati belaka, jin mati, manusia mati. Senyak sedu malaikat Allah Ta'ala saja yang tak mati. Huwal hayyul ladzi la yamut. Allah Ta'ala yang kata dia tu hidup tidak mati. Adapun malaikat Israel ambil nyawa kita pun mati juga. Malaikat Jibril pun mati juga. Semua malaikat mati bila cin. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Lepas tu barulah Tuhan bangkit pun semula. Situlah satu alam baru. Nah, kita tak percaya apa ya Allah kita duk nampak ni supaya belaka kena belaka apa kita tak boleh percaya barang kita tak nampak. Nah, supaya kita ni apabila ayat katanya nah, biasa gi dah nibong dah. Nak kata gi nibong dah. Ayat gitu-gitu kita tengok dah. Jadi percaya lalu. Sebab bayi kita boleh tengok, boleh jadi saksi dengan mata. Jadi boleh tetap dah benda lah tu. Nah, supaya sejadah ni tak ada tani malaikat ada wari. Kalau ayat tamari sendiri ngaku diri tu kita tak percaya. Sebabnya kita besok doaklah tu dah. Besok tengok belah tu dah. Jadi benda hak jadi sipo dengan hati dah benda tu dah. Semua manusia akan menghadap Allah di hari akhirat kelak. Allah qina adzabaka yauma tab'ats. Dengan tidak dapat menumpai siapa lagi. Tak boleh tumpai siapa lagi hari itu. Allah Ta'ala tak royak pasal nak suruh tumpai. Sebab tiap-tiap orang ni Allah Ta'ala pala mada serupa belaka. Pala mada ialah umur 24 jam belaka. Orang Tino 24 jam, jatuh 24 sehari-hari 24 jam, sehari-hari 24 jam. Nah, serupa belaka. Pakat nega, mun nega pandai, sama-sama tanah ada serai. Mun tanah dah kau boleh harga mahal. Mun tanah kau apa boleh. Mun tak ada tanah apa, tak ada perkara. Tanah serai sama serai seorang belaka. Tu hawi serai tanah. Siapa-siapa pandai nega dengan tanah serai, 24 jam hari-hari ni, mana orang tu boleh laba banyak. Siapa tak nak nega, tak boleh laba. Semaya banyak. Saya royak dah. Saya duk didik orang nak semaya 100 kali sujud sehari. Dia tak supa dengan semaya 90 kali sujud. Tak supa. Nah, dia tanah banyak. Orang baca Quran sejuz hari. Tak supa dengan orang tak baca Quran sejuz hari. Dia tanah banyak. Orang baca Quran sejuz dengan ikhlas. Tak supa orang baca Quran sejuz dengan tak ikhlas. Dia tanah banyak. Semua tu orang panggil menanah dalam umur 24 jam. Nah, supaya kita ada tanah serai. Nak pergi metang lah mana tanah serai ni. Itu baik pun banyak sekali. Kita ada 24 jam ni. Jadi umur dia berkat. Nabi umur dia 22 tahun ya waktu hijrah. Jadi Nabi 22 tahun. Kalau nak kira sungguh. Umur 40 siapa umur 63. Kalau kata 23 tahun. 22 tahun lebih. Tapi pun dengan dia 22 tahun tu. Allah. Sebar seluruh dunia. Berkat umur dia. Ya perai umur dia tu tiap-tiap minit. Dia besar. So, lebih pada orang wak kerja umur 1000 tahun lagi. Sebab dia berkat. Supaya saya ada tanah serai. Saya wak molek. Orang ada 100 rai tak ada apa perkara. Ada pada apa. Hasilnya saya serai ni molek. Padahal ada 100 rai. Begitulah. Ikhwan yang saya beli sekalian. Kita kena mari duk patana umur kita ni. Ambil lepas subuh. Siapa subuh hisap lah mana. Duduklah pahala semua musim pahala. Niat khah, niat umum. Niat khah ni. Niat ni mana kata niat khah ni? Seperti niat nak semaya. Niat nak makan. Niat bergatu. Niat nak puasa. Niat apa tu. Niat khah pada ibadat. Niat umum ni, ya Allah.
Aku hari ni nak minta aku ni niat jadi aku nak jadi kebajikan hidupku setiap umurku tu tulislah dengan pahala-pahala ya Allah. Setiap kegiatan aku tulis pahala. Semua kegiatan ada daripada mu belaka. Niat umum. Tancai tu makna niat. Tancai letak hati molek. Kita pagi ni. Nah, terutama kepada orang berdoa dengan azkar nabawiyah. Cuba kita kecek dengan Tuhan lama pagi kecek Tuhan sampai sejak. Habis tak ada kecek Tuhan sampai sejak tak pada pagi. Kecek dengan Tuhan banyak. Nah, pagi. Semaya subuh, semaya sunat subuh, semaya subuh. Lepas tu duduk, zikir, baca azkar nabawiyah, baca doa lepas semaya. Kecek pada Allah Ta'ala, minta lah ni hari ni. Nah, aku nak tanya apa 24 jam aku hari ni pula ni nak ugi sejak mana supaya nak ugi semarang juga kan. Nak nyawa ugi semacam dah. Tak nane apa nagi, nane apa nagi. 24 jam nyak tu lah. Mesti tayar kebuk kasih sari-sari tak ada tu benar apa sekarang. Nauzubillah. Nauzubillah. Betul lah. Nah, kita kena ingat katanya kita nak menghadap Tuhan ngapa? Bila kita tidak buat bekal yang baik. Amalan kita tak kena dengan hak Nabi ke? Amalan kita tak ikhlas pada Allah Ta'ala ke? Jadi kita tu Allah, sebab tu kita tengok Nabi ni dia buat molek semua. Baca dia ya, baca pasal apa kerja Nabi ni? Pasal nak tupai Tuhan belakang. Tupai Tuhan, mengadap Tuhan, serah Tuhan, harap Tuhan, buat gapo untuk Tuhan. Itu mana? Azkar Nabawiyah pagi-pagi baca ke? Sebanyak 31 hadis kita bagi. Saya pun lebih kurang 40 tahun dah tu. Pakat duk baca lah puak-puak kita. Kalau tak baca lagi pada. Jadi kita tak usah duk jadi tak erti buku-buku. Mudah-mudah lah tu. Nabi baca apa lek pagi, kita baca supaya Nabi. Nabi kecek dengan Tuhan apa lek pagi, kita baca supaya Nabi kecek dengan Tuhan. Nabi yang baca-baca mana kecek dengan Tuhan. Nah, asbahtu wa asbahal mulku lillah. Nah, jadi semua tu kita nak jadi serupa dengan Nabi. Tuhan duk bunyi gapo Nabi duk baca dengan dia pagi, bunyi benda tu gatik daripada kita. Tu kita sedar. Kita sedar. Nah, bukan duk bunyi barang, ambil mana dia ni duk baca. Nabi ku tak aja baca. Nah, puak sahabat Nabi aku tak baca, duk kata apa tahu pagi. Iaitu tak erti benda-benda tu. Maksudnya bukan tu tak erti. Jadi maknanya tak tahu nak giwi pahala piye sebab tak turut Nabi dia. Nah, semaya tak tahu. Nabi aku semayalah lain. Ni semayalah lain. Tiru piye semaya ni. Ya tiru Nabi aku hantar Nabi tujuan nak suruh dia tiru. Apa tak yang tiru? Yang tiru pacu mana? Yalah tu. Kita nak co pada Allah Ta'ala. Aku turut Nabi-Mu ya Allah. Nabi-Mu semayalah ni ya Allah. Nusupa Nabi-Mu. Sebab Nabi itu ya Allah Ta'ala hantar mari sebagai tuayang kepada semua manusia dalam dunia. Nabi. Terutama bak ibadat. Nusupa benar-benar. Nah, supaya saya nak baca ni, nusupa. Nabi belah mana, Nabi takbir belah mana, Nabi berapa. Kena usupa. Jangan supa dengan pacu mana-mana. Kalau supa pacu mana-mana, kita jangan wasa sakit lagi. Supa dengan Nabi bawa wasa sakit. Bawa wasa kena hati kita. Nah, pacu tu lah royak. Apa? Saya royak banyak kali dah benda ni. Tapi kena royak benar. Sebab syaitan tak sebenar betul ni. Syaitan boleh benar pada saya buku lah ni. Nah, syaitan nak berasa kena dengan pacu, dengan makcu semua tu. Tak ada berasa nak berasa turut Nabi. Tak ada berasa nak kemah. Ini adalah hak supaya Nabi SAW tak ada wasa. Itu adalah tujuan syaitan. Nah, tak sewi ikhlas pada Allah, tak sewi serupa Nabi SAW. Bagai semaya ni benda kecil sangat. Bukan kena buat sampai 24 jam, buat sampai 5 minit. Tak boleh nak turut juga Nabi SAW. Heran sungguh. Nak kaca nak turut nafsu dia situlah. Nah, duk puasa kata tak payah dia royak ni tak boleh duk tukar tak payah dia Nabi belah mana aku tak sekira. Aku nak kira supaya tak payah aku. Satu kerugian besar umat manusia dalam dunia. Kecek hak sungguh jadi berasa kata golany. Kecek hak bahang tu baru berasa sungguh. Subhanallah. Ini satu kesilapan besar buat kita. Jangan kena tipu di tak erti semua ni. Kalau apa kena tipu di tak erti lah ni. Nah, sebab tu kita nak menghadap Allah. Allah Ta'ala kata, nak menghadap aku kena dengan dua kakak. Taat pada aku, ikhlas pada aku. Yang keduanya, turut Nabi aku. Itulah asyhadu an la ilaha illallah, mana ikhlas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana turut Nabi. Tidak itu kita kata saja asyhadu an la ilaha illallah.
Siapa piyah tak kau lain, wak kau lain. Kelipar kau rajin semaya pun semaya besar lain. Tak nak turut Nabi. Nah, kuasa nak turut hak chair kita semua tu. Nah, pasal gadah ikut urak gitu. Alhamdulillah. Minta berhentilah. Nah, percayalah. Kata hak saya royak ni adalah benda yang syaitan nak cerak. Nah, hak saya royak ni adalah barang yang nafsu kita pun murih. Syaitan pun murih. Nah, sebab ini adalah musuh pada syaitan barang saya royak ni. Nah, oleh itu maka siapa di syaitan dia nak murih ke benda ni. Maka dia tu jadi mukmin kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dia tu sedari. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Surah Maryam ayat 95. Maksudnya, dan semua makhluk mereka itu akan datang menghadap Allah pada hari kiamat pada berseorang-seorangan. Muhammad ni jumpa Allah Ta'ala, Yusuf jumpa cara dia. Muhammad Yusuf dua beradik tapi tak boleh nak pakak kata saya dua beradik mai jumpa, tak boleh. Muhammad suku, Yusuf suku, Maryam suku. Maryam Muhammad suku. Tak ada bergaduh dengan dia. Farda sore. Apa kita beranak? Tak ada beranak sekali dengan kakak kita. Tak, suku-suku kita mai suku. Kakak kita mai suku. Masing-masing mari. Nah, tekah-tekahnya kembarnya ada juga. Tu tak boleh wak kira kembar. Nah, hak Tuhan ayat kata kembar pun tak apa. Tapi mari suku tak ada kata duk gatung tak. Kalau hak gatung tu hak tak kena kakah tu. Kena dibelah, kena duk patat pula dah. Kalau mai suku, Muhammad mai suku, Ibrahim mai suku, Fatimah mai suku, Maryam mai suku, cara dia. Gitu juga kita jumpa Allah Ta'ala. Jumpa suku-suku. Farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Surah Maryam. Nah, insyaAllah Ta'ala. Keadaan itu samalah dengan kedatangan mereka ke dunia melalui ibu dahulu. Sepatu. Balasan yang benar-benar adil, sempurna dan setimpal adalah balasan dari Allah pada hari akhirat. Balasan yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi mana sifat akhirat lah. Saya tak punuh. Bukan duniawi. Pasal punuh. Yang kekal abadi. Tidak lagi balasan itu. Segala kuasa mutlak di hari akhirat kelak adalah hanya milik Allah. Raja lain, power lain, praktana tibadi lain, nayuk lain. Tak ada belaka. Nah, sebab saya duk ayat tu lah. Semua tu jadi tamada. Bukan tamada dak. Nah, sebab saya ayat minggu dulu. Kadang-kadang orang gedebel-gedebel tu, ya awak gambar halus, pakatung jalan ngok-ngek, orang pakat jejak kepala dia. Supaya busuk lalu gitu. Nah, auzubillah min dzalik. Itulah hanya milik Allah hal kada tunggalnya. Itulah beberapa hakikat yang pasti diresapi ke jiwa umat Islam selaku akidah. Hak Malik Yaumiddin itu baiklah hati manusia lah tu baik. Kita baca Malik Yaumiddin tu baik gambar lah tu. Ada makna bahasa. Kalau tak ada Malik Yaumiddin ni wasa kata tak ada faedah aku ni kalau tak ada Malik Yaumiddin. Nah, kalau ada Yaumiddin saja tak ada Malik pun tak ada faedah juga. Ada hari tua tak ada. Tak ada faedah kan. Ada dengan tua-tua, ada dengan hari, ada dengan tua. Ada dengan peraturan. Peraturan apa? Ad-din. Ad-din mana apa? Islam. Peraturan yang awak dalam dunia ni ya hidup balah di akhirat esok. Tak ada zalim dak. Bukan kata ya tak ada royak gapo sekarang siapa pun yang ambil ni bos neraka ni bos syurga. Tu yang nampak zalim bak dah. Ni royak. Cuma kita sedengar. Nah, orang kafir sedengar pada dengan dia. Orang Islam sedengar. Waktu kita tu serabut perut. Nah, orang kafir tu benar yang tak ada Tuhan. Ya sedengar Quran pada dengan dia. Orang Islam ada Tuhan tak sedengar perkataan Tuhan. Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Minta taubat nasuha banyak-banyak. Kalau ada perasaan duk kerah pasal tu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Taubat nasuha lah. Taballahu alaikum. Allah Ta'ala terima taubat kamu hai umat Islam. Nah. Alangkah luahnya perasaan seorang mukmin yang beriman mengakui adanya hari akhirat. Oh, orang ada akhirat ni luah sungguh. Nah, luah pikiran dia luah. Wisai tat wang klai dia panggil. Jauh dan luah. Nah, alangkah tenangnya perasaan seorang mukmin yang mengakui adanya hari balasan yang cukup adil.
Dia tak ada gapo. Kalau orang nak buat zalim dia, yang mancar kata satu hari benda ni akan diambil kira oleh Allah Ta'ala dan akan diadili oleh Allah Ta'ala. Ya tenang, tak ada gupuh-gupuh, tak ada geluh gesah, tak ada one way, tak ada wasa nak jadi susah hati, tak ada. Alangkah luahnya pengertian hidup seorang mukmin yang mengakui adanya alam akhirat yang segala perkara dimahkamahkan di hadapan Malik Yaumiddin belaka. Oh, luahnya, sedaknya. Itulah alangkah jauhnya pandangan dan perhitungan dalam segala kerja hidup seorang mukmin yang mengakui adanya alam akhirat yang kekal abadi. Luah, sedak. Wak apa pak akhirat pak tu? Supaya ada duit lebih Wak pak, boh duit pak, syak akhirat sak, boh pak duit. Kita doa amal tiap-tiap minit supaya boh duit, dah lebih dah. Pah masuk syak. Tambah dah ceni. Tak berhenti komputer Allah Ta'ala. Tak berhenti. Masuk sama bank, baca kita. Nanti kita harap gibak dah ni. Nah, sebab dah ni pak kita nak buat lah ni, tak ada kena buat apa, buat gapo kita. Nah, tak ada nak buat gapo, nanti duduk sementara. Kalau kaca nak buat lah ni pun kita kena tinggal kat dia. Tak ada pasal apa. Asal buat apa. Buat kita nanti buat akhirat sah. Nah, supaya kita nak pergi Mekah. Kita nak pergi makan Mekah. Tak usah nak buat apa lah. Kalau kita duduk rumah. Nanti buat dah ni. Nah, pergi buka baca dah ni. Begitulah kita dengan akhirat. Dunia ni bukan tempat hidup. Apa kita nak kaca nak ambil balasan amalan kita dalam dunia bukan tempat hidup. Tempat uji ya. Saya ayat minggu dulu ayat dah. Setiap pemberian Allah dalam dunia adalah bentuknya ujian. Setiap pemberian Allah di akhirat bentuknya ialah balasan. Pak kita nak apa? Nak ujian ke nak balasan? Nak balasan. Tiap-tiap orang nak balasan. Kalau gitu terima akhirat. Dunia jangan nak ambil banyak. Ambil banyak ada ujian. Boleh 1 juta ujian besar pada boleh 500,000. Boleh 2 juta ujian lebih besar pada boleh 2 juta. Gitu. Makna katanya kira kita tu yakin kata akhirat lebih aula. Bukan siapa tak sedunia. Yakin kata akhirat itulah tepat sungguhnya. Nah, wal akhiratu khairun wa abqa. Yakin. Nah, oleh itu kita simpan akhirat mana? Simpan akhirat. Dengan zikirnya, dengan gapanya. Tanah pakai banyak. La haula wala quwata illa billah. Tak tanda apa pakai sepahang kita. Nah, 100 kali 100 faham. Tanah kebun banyak akhirat. InsyaAllah kita tebuk. Sampai itu kata, hak perih sekali, syurga hak perih sekali menurut salah satu hadis, 10 kali dunia ni. Kerja perih kan. Orang masuk syurga hak akhir sekali, lepas duduk dan neraka lama dah, ditemu syurga dia tu 10 kali ganda dunia ni. Lepas tu kita duduk bubuk hasrai 200, tak ada pasal apa benda ni. Duduk sakit kepala tak ada pasal, tak usah. Berhenti sakit kepala benar-benar ada manusia zalim. Nah, cuma nak berjalan. Nak kira. Jangan siapa duk sakut hati, siapa kena duk nafau kita. Buku demo salah kita fau masuk go gitu. Buku demo buat jahat kita berdemo masuk go kita berdemo. Nah, kita berdemo tu dengan sebab kita berdemo kita kata dah buat jahat kita. Tak boleh. Tuhan bukan rabuk lah tu. Kita nak balas ke orang jahat ni bukan berdemo. Berdemo ni kita masuk neraka tak tu baik. Tak ada pasal apa. Demo curi duit kita. Terus sekadar kata makan menahara ya. Kalau masuk neraka pun boleh tubik lagi. Kita pergi berdemo tu masuk neraka tak tu baik. Berdemo orang mukmin kepada Allah Ta'ala. Mereka berdemo kafir tu lain pula. Berdemo orang mukmin masuk neraka tak tu baik. Menurut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Khalidan fiha kekal abad dalamnya. Nauzubillah. Sebab tu kata kita jangan. Jadi kita tu buku tak ada akhirat belaka. Cuba ada akhirat. Kita tak berdemo. Dia apa demo? Akhirat ada dah. Cuba tak ada akhirat boleh jadi alawat ikut roh. Beriman kepada Malik Yaumiddin yang dia duk kata dari semaya tu. Tak cerak yang beriman tak cerak berayat tu. Kalau orang beriman dengan Malik Yaumiddin sungguh dia tak berdeo kan. Dia tak buat kacau kat orang. Tak buat kenak kat orang, tak gapo sebab dia takut akhirat esok. Nah, lah dunia ni kalau orang perbagai kita itu takut cakap dah. Bagaimana akhirat esok? Itulah setengah daripada kesan-kesan akidah yang terkandung dalam pengertian ayat Malik Yaumiddin.
Malik Yaumiddin saya cuba nak usaha waktu baik. Gapa dia? Pengertian dia tu nak tersiraklah hati kita bagi kita sebut Malik Yaumiddin lah semaya tu serah tu baik supaya kita ngaji. Serah tu baik gitu. Wasa seronok bila kita tahu kata Malik Yaumiddin. Bukan tahu, berakidah. Kata Tuhan tu ialah Tuhan yang berkuasa penuh pada hari yang nak taksim semua menurut peraturan Islam yang kita beriman dengan dia dalam dunia ni. Itu makna Malik Yaumiddin. Nah, Tuhan yang berkuasa penuh yang mengatur peraturan menurut apa yang dia janji pada kita dalam dunia ni. Dalam Quran sebuah. Kita ini sedar hati. Tak ada berasa syok beragama. Tak supaya agama lain tak boleh kelipar. Sesak pucah selalu baru tanya-tanya sikit. Sesak pucah tak tahu jawab tak tahu. Yang tak tahu boleh beragama belah mana tak tahu. Ya tak boleh tak tahu. Sebab tu dalam agama Islam tak ada orang jahil, tak ada. Orang awam ni tak ada, orang jahil tak ada. Orang jahil mana tak reti agama. Orang awam reti untuk amalan diri, tak pandai nak ayat orang tu mana amal. Nah, Islam dia tu jangwi pengikut-pengikut dia jadi orang awamnya, orang jahil tak boleh, tak ada. Nah, orang jahil tak ada dalam Islam. Orang jahil kena kafir sekarang. Nah, sebab tu hei orang Islam jangan jauh diri jadi jahil. Jangan jauh diri jadi jahil kerana tak ada tepat dalam Islam ni bagi orang jahil. Nah, Islam kena kodak awamnya. Tahu tu apa? Sikit-sikit sekarang. Reti kata ada Tuhan, ada hari kiamat, kiamat belah ni, Malik Yaumiddin makna lah ni. Hatu makna orang yang awam ya panggil. Nak ayat orang tak ada, nak hurai-hurai tak reti, kena kita untuk guru aku tak reti sekarang ni. Nah, tapi reti dalam hati tu malah. Tu yang panggil orang awam. Dua dalam Islam ada orang awam, orang jahil, orang apa? Orang alim. Dalam Islam ada dua orang tu ya. Nah, bab ilmu lah. Lepas tu jahil orang kafir. Nah, jahil orang kafir. InsyaAllah ta'ala faham lah situ. Ni kau jadi orang panggil jadi sedak dia jahil. Kita ni orang jahil jadi sedak. Jadi rasa apa satu ada satu benda bangganya dia tak mengaji tu. Nah, nyebaca dia muaci sedak dengar kat dia baca tu. Syaitan ni kuasa sungguh buat jadi bagai gelak gelemak busuk kau jadi berasa nampak cerah dia sikit-sikit. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itulah syaitan. Nah, siapa ngak yang kelima ni ayat inti kepada surah Fatihah. Nah, tu.
Setelah berlalunya beberapa pengiktirafan dan ungkapan yang berunsurkan akidah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Serta pujian-pujian terhadap Allah selaku penjadi kita, pengawal hidup kita dan penilai segala kerja dan amalan kita di dunia ini untuk dibalas di akhirat kelak. Reti dah. Maka ketika itu berhak dan berkewajipan pula kita mematuhi segala ajarannya yang maha sempurna. La ilaha illallah. Dalam arti kata beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Kata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ni ada Tuhan yang menjadi Rabb. Reti dah kata Tuhan yang mengawal alam ini, berhubung kita dengan sifat rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Reti dah kata Allah yang Allah Ta'ala atur alam ni dengan sifat rahmat dia ni, nak bawa Allah tinggi pada akhirat yang bersifat dengan Malik Yaumiddin. Reti belah tu. Ni reti ni. Reti barulah bertegah dengan kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau lah hanya kami beribadat. Baru beribadat. Islam tak boleh tak reti nak beribadat. Kena kata barang kena reti lu, reti katanya dunia ni ada Tuhan Rabb. Hubungnya Rabb dengan kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah. Nah, bersifat rahmat, hubungnya rahmat. Lepas tu tujuannya nak pergi ke akhirat esok supaya kita Malik Yaumiddin. Itulah reti kitanya. Bila retilah tu kok Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya comel, kata tertik ya surah Fatihah ni molek sungguh. Jadi reti dulu barulah sembah Tuhan. Bukan sembah dengan buta, dengan tuli, dengan tak reti penama dah. Tu mengandungi pengertian ambil ayat pertama, 2, 3, 4 barulah main pakah beribadat semua. Iyyaka na'budu. Tak boleh kikat lain dah. Akan mungsa sahaja ya Allah, tidak pada yang lain. Kami itu beribadat. Inilah inti kepada surah Fatihah. Nah, tunduk. Ibadat-ibadat di mana kata sujud kepada kamu. Tunduk kepada kamu. Tidak melawan kamu. Rendah hati kepada kamu. Tawaduk kepada kamu. Dan kami minta tolong. Sebab minta tolong ni kena duk gadah dengan Iyyaka na'budu semua. Sebab nak beribadat pada Allah Ta'ala nyagi cacuk kalau Tuhan tak tolong kita. Tolong wipah kita. Tolong selamat kita daripada iblis, jin yang duk ganggu kita, syaitan yang ganggu kita nak beribadat pada Allah ni, ganggu benar. Sebab tu ya kemar gadah sama dua tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan kedua. Beribadat pada Allah, minta tolong Allah. Satu seginya beribadat pada Allah. Buat apa beribadat pada Allah? Beribadat mana? Menghamba diri kepada Allah. Sedang tun sebagai hamba pada Allah untuk dapat kumkran daripada Allah. Itu makna katanya Iyyaka na'budu. Pasti yang mari sendiri Iyyaka nasta'in. Tapi kita kena khabar, lalu tu kita kena kata Iyyaka nasta'in, akan engkau lah kami minta tolong. Tak ada nak minta tolong orang lain. Nak beribadat kepada Allah khususnya, bahkan nak kerja kita semua hajat umumnya, mesti kena Iyyaka sahaja. Hanya Allah sahaja kami minta tolong. Tak boleh minta tolong orang lain. Allah comel sungguh. Kemah. Tak ada nampak nak jadi longgar-longgar langsung cara dia susung.
Nak kita tu rapat dengan dia tu tak ada nampak nak longgar-longgar. Kemah ya susah. Ayat-ayat surah Fatihah ni kemah sungguh. Cuma kita tak khabar tu ada nak buat. Kita bacalah beberapa kali dah tu lah. Tak ada berdegis, tak ada gapo, tak ada wasa ketak, tak ada wasa sumak, tak ada wasa kemah, tak ada wasa longgar. Supaya belakang. Situ punah dak kita, bukan punah dak ayat Quran. Punah dak kita. Tak jadi serasi masuk dalam tubuh daging darah sudah. Nak boleh kata iya kan nak berdoa iya kan nasta'in tu kena duk berimeh kepada Bismillahirrahmanirrahim, berimeh pada Alhamdulillahirabbil alamin. Di seluruh dunia dulu, berimeh radak dunia dulu dah. Berimeh kepada cara hubungnya Ar-Rahmanur Rahim. Berimeh pada tempat kita nak pergi dari segi hidup kita Maliki Yaumiddin. Barulah kita tu beribadat kepada Allah Taala. Comel. Nah, comel benar. Tapi nak berasa tu, berasa waktu tu baca oleh semaya nak berasa. Ya, Fatihah ni nego oleh semaya besar kali. Luas semaya tak nak baca mana buat itu. Nah, lepas tu tak ada duk warik Nabi duk baca Fatihah luas semaya. Siapa lepas semaya pun. Wirid Nabi lepas semaya tak baca oleh surah Fatihah. Tak ada warik kata mari baca surah Fatihah, tak ada. Nah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Nah, tak ada Fatihah. Nabi tak ada buat contoh. Buat itu sedap pandai pada Nabi lah. Nah, kaca pandai pada Nabi selalu buat itu. Mula nak ke barang Nabi selalu, kita jangan ke. Kereta Nabi molek-molek, kita naik kereta dia sebenarnya. Nah, ke buat jalalah lain selalu. Pas mula Tuhan tak kenal lalu. Tuhan tak kenal barang bid'ah. Nah, jangan. Mata kita Nabi baca apa tu baca tu. Tak usah doa lakah. Lamna dia boleh baidang baik kuning di puak makan melekat pula. Melekat we baidang baik kuning. Nampak free tak masa apa. Nah, jadi kita tak usah duk kalau bukan dalam ketika usah main. Tak ada duk dalam ketika kita main buat apa. Duk baca buat apa barang Nabi tak baca. Nabi baca ambil contoh mana hadis kata Nabi baca. Tapi kemah gitu. Islam ni kena kemah. Tak ada pasal longgar-longgar. Turut pok, turut cik, turut ayah. Turut dalam kubur, turut. Bukan. Turut Nabi. Mudah. Barang Nabi juga lah. Tak ada biar tak tahu zaman lah ni. Masa dulu benar. Kita tak cukup. Barang tak cukup. Kita kena duk hargai. Orang panggil ra'i. Kau orang dulu. Sebab tak cukup. Saya nak kata dia tak boleh. Nah ni cukup barang belakang. Nah cukup belakang. Alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala. Tinggal kata kita nak benar pada nafsunya mana. Sanggup tinggal ke tak barang Nabi tak buat. Lah tu dia tanya hati. Pas nak pergi jumpa dengan Tuhan lah mana mu turut dia. Mu nak ajak dia gitu jumpa dengan Tuhan kan mu nak pergi jumpa Tuhan sama seorang. Ajak pacu mu duk turut. Nah, pergi jumpa dengan Tuhan sah. Dak jumpa sama seorang. Jumpa sama seorang turut dia. Lah nak turut dia. Turut Nabi dia, tu makna turut dia. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Barang yang Rasul muwari ambil barang tu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Barang yang Rasul larang mu berhenti daripada benda tu. Tu dah. Lepas tu yang keduanya barang Rasul tak buat. Kita usah dak buat. Abak barang Rasul buat kita tak ada dak buat. Kalau buat habis barang Rasul tak buat. Aci tak cukup nak buat baru buat barang tu Rasul tak buat boleh tak? Ni dak. Rasul buat ni tak ada dak buat. Ya golek pelah tu. Orang biasa K ni golek lah tu. Ya tak kena barang asli. Yang ambil barang pelan-pelan main hidup produk kereta ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkaulah kami beribadat dan akan engkaulah pula yang kami minta pertolongan. Demikian itu ajaran Allah untuk hamba-Nya yang merupakan suatu i'la secara tegah akan perhambaan diri seorang itu kepada Allah yang Maha Esa, dan sebaliknya mengistihad dan mengiklankan prakat pula merdeka dan bebasnya dari segala bentuk perhambaan diri pada yang lain dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Sebab dalil kata dia tu prakat israfat daripada benda lain tu, iaitu dalilnya iyyaka mengsa sahaja ya Allah na'budu kami beribadat. Mana lain padamu aku tak beribadat. Itu makna katanya prakat
terayuk dengan semua lain. Dengan benda lain terayuk habis. Wajib kufur dengan lain pada Allah. Tu kalau kita kacak bahasa itu boleh. Kita bukan wajib beriman saja tak. Wajib beriman dengan Allah, sebelum tu wajib kufur dengan taghut. Tu wajib kufur pun, bukan main kufur ni. Kena wajib kufur dengan taghut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusta. Nak kufur dengan taghut. Kalau tak kufur dengan taghut, beriman dengan Allah tak sah. Kalau tak kufur dengan taghut. Tu sebab tu ya. Nah, iyyaka ni supaya kufur dah dengan taghut iyyaka. Bak kita mocok gak sa tunggal. Mocok tunggal pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sebab tu saya baca tu baik mari katanya, sebaliknya mengijtihad dan mengelakkan merdeka dan bebasnya dari segala bentuk perhambaan diri pada lain dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Nah, itulah hari ini kita boleh klik sikit iyyaka na'budu. Mula lepas tu insya-Allah kita masuk iyyaka na'budu ni panjang. Saya wak panjang iyyaka na'budu supaya nak ujeliga dalam pengertian hati kita iyyaka na'budu. Dekat 10 muka wak iyyaka na'budu saja. Nah, mudah-mudahan lebih lagi supaya kita jeliga. Insya-Allah mari kita pakat mengaji. Jangan puas mengaji. Nah, kalau lebih pergi wayak kau ke? Tak ada pelik ke apa kalau lebih? Lepas saya tak cukup kan. Nak kata wadah dah. Lebih ambil wui kau dah. Ambil kau dah. Nah, nak cucu belambak. Wui kan nak cucu kan lebih. Nah, kalau wasal lebih. Allahumma waffiq wal hadi ila sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.